Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Dalam siri kali ini saya ingin memperkenalkan satu modul Trust Arab Mikro, iaitu modul pertama, apa yang kita panggil sebagai sistem bahasa Arab Mikro. Dengan mana modul ini dia fokus kepada al-jadwal as-sarfi, iaitu khusus tentang bagaimana bentuk ganti nama itu dipakai dan berubah-ubah dalam bahasa Arab. Pada hakikat sebenarnya ganti nama tidak berubah. Sebaliknya ganti nama dia sudah mempunyai bentuk-bentuk yang telah ditetapkan mengikut sistem-sistem yang sudah stabil. Yang ini yang kita perlu tekankan dan dedahkan kepada para pelajar bahawa ganti nama bahasa Arab tidak cukup kalau kita sekadar hanya mengajar mereka mengingati 14 ganti nama asas, bermula dengan huwa, huma, hum, hiya, huma, hum, hunna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna, ana, nahnu dan sebagainya. Jadi kalau kita setakat ajar macam tu, sebenarnya kita hanya seolah-olah memberi satu benda kepada pelajar, tapi kita tidak terangkan bagaimana cara untuk menggunakannya. Bagaimanapun dalam modul ini kita akan fokus kepada teknik ataupun bentuk-bentuk ganti nama mengikut sistem yang telah ditetapkan oleh bahasa Arab. Untuk mengkaji benda ini secara lebih dekat, buku ini atau modul ini kita telah asingkan kajiannya kepada 9 pelajaran. Di mana pelajaran pertama, Ad-Darsul Awal, Aqsamul Kalim Al-Arabiyyah Al-Wasifiyah, kita fokus dahulu kepada pembahagian golongan kata dalam bahasa Arab kepada 2 kategori asas, iaitu satu perkataan lengkap dan satu lagi perkataan pelengkap. Apa yang dimaksudkan dengan perkataan lengkap ialah perkataan-perkataan yang boleh membawa makna dalam ayat. Dan perkataan pelengkap pula ialah perkataan yang berfungsi sebagai sokongan ataupun perkataan tambahan untuk menghubungkan antara perkataan dalam sesuatu ayat sehingga makna yang ini disampaikan boleh dipahami. Dalam kedudukan ini kita akan jelaskan status ganti nama ad-dhamir ini berada dalam kategori mana. Apakah peranannya, sama ada dia sebagai kata lengkap atau sebagai kata pelengkap. Jadi untuk memahami semua itu, kita telah asingkan benda ini kepada 6 jadual. Tetapi sebelum kita melihat jadual-jadual yang kita sebut tadi, ganti nama sebenarnya merupakan paksi terbaik untuk kita memperkenalkan bahasa Arab kepada pelajar bukan Arab. Bahkan menjadi prasyarat bahawa sesiapa yang ingin mempelajari bahasa Arab mesti menguasai ganti nama terlebih dahulu. Jika sekiranya ganti nama tidak dikuasai dengan baik, pelajar tidak akan memahami bahawa di sana, di sebalik setiap perkataan disebut akan ada golongan kata, yang kedua ciri perkataan, dan ciri perkataan inilah yang mustahak untuk dijelaskan kepada para pelajar, di mana di sebalik setiap perkataan ada 4 perkara asas yang perlu dilihat oleh setiap pelajar, yang mana setiap perkataan itu boleh berubah dalam 14 bentuk. Jadi di sinilah akan terserlah peranan ganti nama sebagai satu-satunya model golongan kata untuk menerangkan 14 ragam paksi perkataan dalam bahasa Arab. Maksudnya, setiap perkataan yang kita pelajari dalam bahasa Arab boleh diolah kepada 14 keadaan yang saya sebut tadi. Dan hanya ganti nama sahaja satu-satunya golongan kata yang boleh melukis atau memberi sampel atau contoh untuk setiap kategori 14 keadaan tadi. Jadi di sebalik 14 keadaan itu, ganti nama mempunyai bentuk yang tersendiri. Maknanya untuk setiap satu keadaan ada bentuk dia tersendiri. Dan apa yang menarik, setiap satu ganti nama ini pula akan boleh kita lihat perubahannya dalam 6 jadual. Bermakna kalau kita cakap mudah, 6 jadual kali dengan 14 bentuk ganti nama, maka itulah hasil yang kita akan dapati dalam modul ini. Jadi atas dasar itu, perkara yang kita nak tekankan sekali di sebalik ganti nama ialah unsur jantina, yang kedua unsur bilangan, iaitu
mufrad, musanna dan jamak, jantina, muzakkar dan muannas. Kemudian unsur ketentuan iaitu merujuk kepada ma'rifah dan nakirah. Kemudian unsur posisi atau keadaan seseorang, sama ada dia mutakallim, mukhatab ataupun ghaib. Benda-benda ini lah yang perlu ditonjol di sebalik setiap jadual ganti nama yang 6 itu. Jadi untuk melukis ke 6 tajuk jadual atau bentuk ganti nama itu, kita telah lukis dalam sebanyak 6 mata pelajaran asas. Di mana jadual pertama kita asingkan untuk ganti nama tidak bersambung dengan apa-apa perkataan, dan ganti nama ini akan berfungsi sebagai benda atau mubtada dalam ayat, dan seterusnya bagaimanakah cerita selepasnya diungkap. Kemudian ganti nama jadual kedua pula merujuk kepada at-tarkibul ilsaqi lidhamair, iaitu bagaimana ganti nama itu apabila dia bersambung dengan selain daripada kata kerja. Selain daripada kata kerja, maka kita akan nampak dia mempunyai pelbagai keadaan yang jelasnya. Kemudian jadual seterusnya, jadual ketiga, kita hanya fokus kepada bagaimanakah bentuk-bentuk ganti nama bila dia bersambung dengan kata kerja madhi. Yang ketiga, yang seterusnya, iaitu jadual keempat, bagaimanakah bentuk-bentuk ganti nama bila dia bersambung dengan fi'lun mudhari'. Dan seterusnya jadual kelima, bagaimanakah bentuk ganti nama bila dia bersambung dengan fi'lul amr. Dan yang terakhir sekali, jadual keenam, iaitu bagaimanakah bentuk ganti nama apabila dia bersambung dengan fi'lun muta'addi, yang mana memerlukan dua ganti nama dalam satu perkataan. Maksudnya ganti nama pertama sebagai pelaku kepada fi'il muta'addi tersebut, dan ganti nama kedua sebagai maf'ulun bih kepada ganti nama tersebut. Jika sekiranya pelajar boleh menguasai benda-benda ini sebagai langkah pertama mempelajari bahasa Arab, insya-Allah dia tidak akan melihat bahasa Arab sebagai sesuatu yang sukar untuk dipelajari. Jadi saya cadangkan ini adalah pembaharuan, dan modul ini baru diedit, dan entah pada tahun ini kita akan buka dan jual modul ini untuk dipakai oleh sesiapa sahaja di Malaysia. Jika ada pihak-pihak yang berminat, dia boleh mendapatkan modul ini, dan kita boleh adakan kursus ekspres atau panduan asas untuk menggunakan modul, dan seterusnya kita boleh berinteraksi dari semasa ke semasa. Sekian, terima kasih.